Baik, antara paparan utama yang kami berikan tumpuan pada malam ini, kita saksikan. Kerjasama inovatif pendidikan penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dan juga kita ada paparan mengenai PDRM minta bantuan Interpol jejaki 2 individu. Dan pastinya perkembangan rayuan terakhir kes liwat Datuk Seri Anwar bermula. Saya Syarul Sarafuddin dan Norma Zalinda Muhammad Nur bersama anda malam ini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. PDRM memohon kerjasama Interpol untuk mengesan Alvin Tan dan Ali Abdul Jalil, 2 individu yang melarikan diri ke luar negara bagi mengelak dibicarakan di mahkamah. Ini disahkan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar. Kita telah memohon red notice daripada melalui Interpol. Ya. So kita tunggulah. Bila event mereka dapat suaka politik, macam mana status? Tunggulah kalau dah dapat, barulah kita bincangkan. Alvin, 26 tahun yang pernah dihadapkan ke mahkamah kerana mempersendakan Islam pada bulan Ramadan serta menyiarkan aksi seks bersama pasangannya, Vivian Lee, mendakwa telah melarikan diri ke Amerika Syarikat untuk mendapatkan perlindungan politik. Tindakan sama diambil Ali dipercayai melarikan diri ke Stockholm, Sweden bagi mengelak dibicarakan mengikut Akta Sultan 1948 kerana menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah melalui Facebook. Tan Sri Khalid berkata demikian dalam sidang media selepas majlis seminar Ketua Polis Daerah 2014 di Maktab PDRM Ceras, Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Tan Sri Khalid berkata hukuman lebih berat akan dikenakan terhadap pemilik premis yang menjalankan kegiatan judi haram. PDRM telah membincangkan perkara itu dengan Peguam Negara bagi mewujudkan satu peraturan menghukum pihak yang menyewakan premis mereka untuk kegiatan seumpama itu. Tegas Tan Sri Khalid, hukuman sedia ada tidak cukup berat menyebabkan mereka berani mengulangi kegiatan tersebut. Kerana kita tahu ada tuan punya premis ni yang mengambil kesempatan kerana sewa mahal yang ditawarkan oleh orang yang mempromosi aktiviti judi haram ini berlipat kali ganda daripada sewa biasa. Jadi mereka perlu bertanggungjawab lah kepada siapa premis mereka disewakan untuk memastikan perkara ini tidak berleluasa. Pendengaran rayuan terakhir mengenepikan hukuman penjara 5 tahun yang dihadapi penasihat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kesalahan meliwat bekas pembantu peribadinya bermula di Mahkamah Persekutuan Putrajaya hari ini. Pendengaran rayuan selama 2 hari ini didengar di hadapan panel 5 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria. Korum lain ialah Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Mat Raus Sharif serta 3 Hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Tan Sri Abdul Hamid Embong, Tan Sri Suryadi Halim Omar dan Datuk Ramli Ali. Pasukan pembelaan diketuai bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Sri Gopal Sri Ram yang menggantikan Datuk Sulaiman Abdullah untuk mewakili Datuk Sri Anwar. Difahamkan Datuk Sri Gopal dilantik pada saat-saat akhir menggantikan Datuk Sulaiman disebabkan masalah kesihatan. Datuk Sulaiman yang juga bekas pengerusi Majlis Peguam dan Peguam Kanan sebelum ini bercuti sakit sehingga 13 Oktober lalu dan masih belum sihat sepenuhnya untuk mengetuai pasukan pembelaan. Beliau pada mulanya mewakili Datuk Seri Anwar pada peringkat awal kes itu apabila pertama kali didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Ogos 2008. Bagaimanapun, Karpal Singh mengambil alih apabila perbicaraan bermula di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 2 tahun kemudian. Datuk Sulaiman sekali lagi terpaksa menggalas tugas Peguam Utama Datuk Seri Anwar selepas Karpal Singh meninggal dunia dalam nahas jalan raya April tahun ini. Pihak pembelaan turut dibarisi 13 lagi peguam termasuk R.C. Varasa, N. Surendran, Ram Karpal Singh dan Gobind Singh Teo. Universiti Malaya UM hari ini membuat laporan polis berhubung pencerobohan kawasan tanpa kebenaran berikutan perimpunan haram di kampusnya di Ibu Negara semalam. Laporan dibuat di Balai Polis Pantai 11 pagi tadi.
Menurut Ketua Unit Media dan Korporat UM, Izzat Zalman Abdul Kadir, UM juga akan menjalankan siasatan dalaman terhadap pelajar universiti itu yang terlibat mengikut Akta Universiti dan College Universiti 1971 serta mengikut perlembagaan UM. Dalam insiden itu, kira-kira 300 belia termasuk beberapa pelajar institusi pengajian tinggi IPT merempuh masuk pintu pagar UM pada 9.20 malam untuk menghadiri acara pidato Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kononnya dijadualkan di Dewan itu. Program itu tidak mendapat kebenaran UM dan pihak keselamatan universiti itu mengunci pintu pagar utama universiti. Tindakan peserta perhimpunan haram itu menyebabkan pagar utama UM rosak. Dalam perkembangan lain, Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu menangguhkan sehingga 23 November depan untuk pembicaraan semula kes saman calon Parti Keadilan Rakyat PKR kawasan Bukit Besi, Muhammad Syamsul Mat Amin terhadap Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Muhammad Syamsul mengambil tindakan tersebut selepas Presiden PAS itu didakwa mengeluarkan kenyataan calon PKR terbabit menjual pil kuda semasa berceramah di kawasan Dewan Undangan Negeri Alur Limbat Marang menjelang pilihan raya umum ke-13 lalu. 23 Februari lalu, Datuk Seri Abdul Hadi diperintah Mahkamah Tinggi membayar ganti rugi RM2 juta kepada Muhammad Syamsul selepas gagal memasukkan kehadiran bagi menjawab saman yang dikemukakan plaintif. Mahkamah turut memerintahkan Datuk Seri Abdul Hadi membayar 5% setahun ke atas jumlah ganti rugi itu dari tarikh writ difailkan sehingga penyelesaian penuh dan kos tindakan RM1,500. Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa menangguhkan kes berikutan saksi plaintif. Seorang petugas media tidak dapat hadir di mahkamah hari ini. Datuk Seri Abdul Hadi diwakili 4 peguam yang diketuai Asmuni Awi. Semua negara anggota Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO perlu terima pakai prosedur dan protokol wajib yang akan meningkatkan tahap keselamatan dan keamanan penerbangan awam antarabangsa. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai berkata perkara itu diutarakan susulan 2 tragedi penerbangan yang menimpa Malaysia tahun ini, iaitu kehilangan MH370 dan penembakan MH17 di Ukraine Timur. Beberapa carangan telah dikemukakan Datuk Seri Liau kepada Majlis ICAO berhubung isu-isu risiko yang berkaitan dengan penerbangan MH370 dan MH17. Antaranya real-time tracking pada skala global, jangka hayat yang lebih lama bagi bateri di dalam kotak hitam dan mewajibkan perkongsian maklumat di antara ICAO, negara-negara anggotanya dan industri penerbangan. Bila berucap pada Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO di Montreal, Kanada, katanya semua pihak perlu membentuk dan melaksanakan inisiatif baru ke arah memastikan keselamatan penerbangan awam di seluruh dunia terus dipertingkatkan. Tegasnya, siasatan yang dijalankan bagi MH17 menghadapi kekangan disebabkan keadaan geopolitik di Ukraine. Justru garis panduan berkenaan penyiasatan kemalangan udara yang sedia ada perlu dikaji semula bagi mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil apabila kemalangan udara berlaku di zon konflik. Dalam pada itu, beliau turut menghargai tindak balas ICAO terhadap kedua-dua tragedi itu sambil mendesak ICAO untuk memperluaskan peranannya sebagai pemimpin dengan menyokong dan memperkenalkan resolusi yang disarankan Malaysia kepada negara-negara anggota. Jelasnya, iktibar yang dapat ditimba daripada pengalaman yang tragis itu adalah semua pihak tidak mampu menunda pelaksanaan perubahan berkaitan operasi sistem penerbangan komersial di peringkat global. Dengan anggaran lebih dari 8 juta penumpang dan kru yang menggunakan ruang udara setiap hari, pelaksanaan dasar-dasar dan prosedur yang akan membantu menjamin keselamatan penumpang tidak boleh dilengahkan. Dalam pada itu, Rusia tetap berpendirian agar siasatan tragedi MH17 menyeluruh dan tidak berat sebelah. Duta Rusia ke Malaysia, Yudmila Georgievna Vorobieva berkata, seperti juga Malaysia, Moskow berharap siasatan yang dijalankan tidak mengabaikan semua pihak yang terlibat dan beliau memuji sifat berkecuali Malaysia. And
We will do whatever we can to facilitate the investigation, and we are very interested that the investigation should be thorough and unbiased, and we want to see the results of this investigation. We want the world to know the results of this investigation. I think Malaysia has the same interest and the same target. So in this way, we are aiming for the same goal. Hasil laporan awal Lembaga Keselamatan Belanda mendapati pesawat MH17 berkecai di udara dipercayai ditembak jatuh oleh senjata seperti peluru berpandu. Kiev dan negara barat mendakwa kumpulan pemisah menggunakan peluru berpandu jenis Buk yang dikeluarkan oleh pihak Rusia. Moskow bagaimanapun menafikan dakwaan itu. Yudmila berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Penghormatan Ulang Tahun ke-100 Peperangan Pulau Pinang, Sejarah Persahabatan Rusia dan Malaysia di tanah perkuburan Western Road. Majlis itu bersempena tragedi pengorbanan klasi dari Rusia semasa melindungi pelabuhan Pulau Pinang pada tahun 1914. Makmal haram proses dadah diserbu, 7 sekeluarga ditahan. Laporannya selepas ini. Perkongsian inovatif seharusnya bermula dengan pendidikan yang menjadi elemen penting untuk pertumbuhan ekonomi. Justru celik huruf juga merupakan suatu asas kepada kejayaan, termasuk untuk mengurangkan kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan membuka pertumbuhan abad ke-21. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, dunia kini memerlukan perkongsian baru dan inovatif antara pendidik, kerajaan, swasta dan masyarakat. We should unite behind the Islamic educational, scientific and cultural organizations' call to use all means available to ensure our people can read, write and contribute to national economic and social development. Alongside efforts to improve adult and youth literacy, we should continue to focus our policies and resources on schooling. Primary and secondary education is the standard that makes achievement possible. Ketika ini, kadar buta huruf dalam kalangan negara Islam berdasarkan UNESCO mencecah 40% bagi lelaki dan 60% wanita. Datuk Seri Najib menyampaikan ucapan khas sempena perasmian Forum Ekonomi Islam Dunia WIEF ke-10 di Dubai. Jelas beliau bersesuaian dengan tema WIEF kali ini, iaitu perkongsian inovatif untuk pertumbuhan ekonomi. Pendidikan adalah segalanya yang melibatkan perkongsian pelbagai pihak untuk kesinambungan pembangunan ekonomi. Dalam masa sama, membina kualiti terhadap sistem pendidikan tinggi. Ia berikutan teknologi hari ini lebih meluas di sektor pekerjaan dengan menjadikan kekuatan ilmu sebagai pemacu ekonomi. WIEF ke-10 ini berlangsung sehingga Khamis. Badan-badan bukan kerajaan berkaitan dunia Melayu boleh berperanan dalam memelihara serta mengembangkan warisan bangsa. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerjasama strategik boleh diwujudkan dengan agensi kerajaan dan institusi pengajian tinggi tempatan. Ia untuk menjalankan penyelidikan mengenai warisan Melayu untuk tujuan pemeliharaan, pengembangan dan pendidikan. Berucap pada Majlis Perasmian Kongres dan Pameran Warisan Melayu Sedunia, Tan Sri Muhyiddin berkata, bagi memelihara warisan negara, kerajaan sudah mewartakan Akta Warisan Negara pada tahun 2005. Jabatan Warisan Negara diberi peranan untuk penguatkuasaan peruntukan di bawah akta itu. Dan selain itu, Perdasama sebagai sebuah pertubuhan yang berteraskan ekonomi boleh juga memikirkan bagaimana produk-produk yang berunsurkan warisan Melayu ini dipasarkan baik di dalam maupun di luar negara. Secara tidak langsung, nilai ekonomi pada produk warisan Melayu ini akan melonjak dan industri yang berteraskan warisan Melayu boleh berkembang dengan lebih maju dan berjaya lagi. Dan ini pastinya akan memberikan banyak manfaat kepada para penggiat di dalam bidang ini.
Tan Sri Muhyiddin yakin Kongres ini menjadi medan terbaik untuk merangka pelan pembangunan industri selain mengupas unsur-unsur positif dalam sejarah ketamadunan dan kebudayaan yang dapat menyumbang kepada kemajuan bangsa. Kongres ini anjuran Perdasama dan UiTM dan merupakan program kedua selepas tahun 2005. Selain pembentangan kertas kerja, pameran berkaitan warisan kebudayaan, kraf dan produk warisan Melayu turut diadakan. Bagi peserta Kongres, program seumpama ini perlu lebih kerap diadakan dalam membantu mengetengahkan produk warisan Melayu ke strata dunia. Saya yakin dan percaya bahawa banyak produk-produk asli warisan Melayu seperti produk-produk keperluan harian, barang-barang rumah, permainan-permainan, seni-seni, tenunan senjata dan juga bagai-bagai lagi yang boleh dikomersialkan yang hari ini telah terlepas pandang oleh kita. Warisan sesuatu bangsa tu harus dikekalkan. Cara pengekalannya, kita mesti bertitik tolak daripada minda. Cara kita memelihara harta intelek kita, kesenian budaya kita dan juga produk-produk dalam warisan bangsa itu mestilah dikumpulkan, dipelihara secara total. Bermakna pihak kerajaan dan juga pihak NGO swasta harus bekerjasama selari. Bahasa Melayu adalah warisan tertinggi kerana tanpanya bangsa Melayu tidak akan dikenali dunia. Menerusi pelbagai karya sastra Melayu seperti pantun yang menggunakan bahasa Melayu yang indah lagi berseni, bangsa Melayu terus unggul. Menurut penasihat bagi hal ehwal sosial dan budaya bagi kerajaan Tan Sri Dr. Rais Yatim, bahasa Melayu juga adalah bahasa ilmu setanding bahasa Inggeris. Katanya rakyat negara ini seharusnya menggunakan bahasa Melayu secara meluas dalam berkomunikasi dan pada masa sama, orang Melayu harus terus mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa yang diwarisi sejak turun-temurun. Tan Sri Dr. Rais berucap pada Kongres dan Pameran Warisan Melayu Sedunia 2014 di Ibu Negara. Beliau membentangkan kertas kerja bertajuk Takrif Warisan dan Produk Tamadun Bangsa. Kongres dan Pameran Warisan Melayu Sedunia yang berlangsung selama 2 hari ini menjadi platform penyatuan orang-orang Melayu yang berasal dari pelbagai pecahan seperti Aceh, Bugis, Riau, Kerinci dan Lampung. Polis Pahang berjaya bongkar sebuah makmal haram yang memproses dadah jenis syabu di Kuantan dengan menahan 7 sekeluarga berusia antara 15 hingga 69 tahun. Ia hasil serbuan ke atas sebuah rumah teres 2 tingkat di Jalan Haji Ahmad. Seorang lelaki berusia 21 tahun yang dipercayai menjadi dalang kegiatan tersebut belajar cara membuat dadah jenis syabu daripada internet. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Sharifuddin Abdul Ghani berkata turut ditahan seorang warga asing yang merupakan pekerja di kedai makan milik keluarga terbabit. Pemeriksaan menjumpai 3.49 gram syabu yang siap diproses, 125.39 gram syabu yang belum masak sepenuhnya, 3.335.66 gram meth oil, bahan kimia dan peralatan memasak dadah. Penemuan bahan-bahan untuk memproses dadah itu dipercayai dapat menghasilkan 2.5 kilogram syabu dan meth oil. Turut disita 3 buah kereta dan 2 buah motosikal bernilai RM49,400. Hasil siasatan awal, kita menjangkakan yang kegiatan utama ini adalah didalangi oleh seorang lelaki berumur 21 tahun. Tak ada kerja, kerja sendiri. Dan suspek mengatakan yang proses ini adalah dijalankan semenjak 2 bulan yang lepas dan dia kata ya, melalui internet, dia belajar melalui internet ya. Dan semakan rekod jenayah tangkapan mendapati bapa kepada dalang utama ini mempunyai 4 rekod jenayah yang lampau berkaitan dengan kes dadah, termasuk 3 kali pernah ditahan di bawah.
3 lelaki daripada keluarga itu positif dadah jenis syabu. Kesemua mereka ditahan reman selama seminggu sehingga Ahad ini dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Orang ramai diminta menyalurkan maklumat berkaitan kegiatan jenayah yang berlaku kepada balai polis yang berhampiran atau kepada Pusat Kawalan Kontijen di talian 0951519999. Dan ini pula kejadian amok di Kuala Krai, Kelantan. Seorang anggota polis cedera dengan 3 kesan tikaman ketika cuba menahan seorang pesakit mental yang mengamuk awal pagi tadi. Kejadian berlaku di Kampung Pecah Pulai ketika beliau dan 2 rakan setugas bergegas ke lokasi setelah dipanggil penduduk. Dan berlaku pergelutan ketika beliau cuba menahan lelaki berusia 26 tahun itu. Akibatnya, Korporal Awang cedera ditikam di bahagian pinggang, lengan dan belakang telinga. Bila dia dah marah tu, dia terkam kat saya. Lepas tu saya pun dah memang tak dapat lagi. Pasal saya dah dekat tiang, memang jatuh kat situ. Pun dah sangga 2-3 kali. Beliau dirawat di Hospital Kuala Krai. Terkejut. Sebab tak pernah alami macam ni. Itu je. Saya dengan suami saya kena tikam. Saya tak boleh nak cakap kata apa. Sebab benda ni saya tak pernah jangka. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kelantan ACP Lai Yong Heng berkata lelaki itu berjaya ditahan dan dihantar ke Ward Secretary Kota Baru untuk siasatan dan pemeriksaan lanjut. Difahamkan lelaki terbabit telah beberapa kali mendapat rawatan di Ward Secretary. Semua calon pentaksiran tingkatan 3 PT3 tahun ini akan menerima pelapuran PT3 pada 22 Disember depan di sekolah masing-masing. Berdasarkan pelapuran tersebut, Kementerian Pendidikan memaklumkan 4 kriteria utama akan dijadikan sandaran untuk kemasukan ke tingkatan 4 di sekolah berasrama penuh SBP bagi tahun 2015. Kriteria pertama ialah memperoleh grade A bagi sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran termasuk sains dan matematik, tetapi tidak termasuk mata pelajaran bahasa tambahan seperti bahasa Arab, Cina, Tamil, bahasa Iban, Kadazan Dusun dan Punjabi. Kedua, bagi mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, ujian bertulis dan ujian lisan akan dikira sebagai 2 pentaksiran berbeza. Ketiga, memperoleh sekurang-kurangnya grade B bagi mata pelajaran lain. Dan keempat, untuk aliran sains tulen agama dan aliran agama iktisas, calon wajib memperoleh grade A bagi mata pelajaran pendidikan Islam dan sekurang-kurangnya grade B bagi mata pelajaran bahasa Arab. Aspek merit pemilihan untuk kemasukan ke SBP untuk tahun depan turut dikekalkan, iaitu dari aspek akademik, sukan dan co-curriculum, status sosioekonomi, keluarga dan lokasi sekolah asal murid. Permohonan bagi kemasukan di tingkatan 4 ke SBP 2015 adalah secara online melalui laman sesawang www.moi.gov.my yang akan dibuka bermula 1 hingga 30 Disember 2014. Semakan keputusan pemilihan dan penempatan boleh dibuat selewat-lewatnya mulai 30 Januari 2015 menerusi kaedah seperti yang tertera. Kastam Diraja Malaysia bakal membuat pembaik pulihan prosedur dan teknikal agar tiada lagi wujud isu kerosakan mesin pengimbas kargo yang boleh menjejaskan operasi jabatan. Pihak Kastam juga akan menyediakan laporan berhubung kerosakan mesin tersebut dan memastikan kos penyelenggaraan disediakan secara terperinci. Berdasarkan laporan Ketua Audit Negara 2013 Siri 2, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PSC telah mengadakan mesyuarat tertutup dengan pihak kastam bagi mendapatkan penjelasan ke atas ketirisan yang berlaku. PSC mendapati tiada unsur penyelewengan, namun kastam perlu mencari kepakaran yang mampu membaiki mesin pengimbas berkenaan agar tidak tertangguh. Perkara kedua yang telah didapati adalah dari segi kelemahan terma kontrak penyelenggaraan untuk mesin-mesin yang terlibat yang tidak mempunyai skop penyelenggaraan yang membadai
dan butiran harga kos penyelenggaraan yang tidak diperincikan. Maknanya dulu kontrak penyelenggaraan ini adalah dibayar ikut bulan-bulan. Untuk kurangkan lagi kos penyelenggaraan. Berdasarkan laporan Ketua Audit Negara, mesin pengimbas kargo Smith Himan didapati mengalami kadar kerosakan antara 26 hari dan 27 hari dalam tempoh setahun. Manakala mesin pengimbas kargo NUC Tech pula bagi tempoh 3 tahun pada 2011 hingga 2013 adalah antara 20 hari dan 170 hari. Kastam turut mencadangkan untuk menempatkan seorang juruteknik di stesen mesin pengimbas bagi meningkatkan sistem perisian serta melatih pegawai memperbaiki kerosakan kecil. Mesyuarat berlangsung selama 2 jam dihadiri Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Khazali Ahmad dan Timbalan Ketua Pengarah Datuk Macrang Suhaili. Kuala Lumpur dan Jakarta sedia jalin kerjasama merangka perjanjian persefahaman MOU yang baharu di peringkat hubungan dua hala bagi menangani masalah jerebu. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri James Dawes Mamit dalam sesi soal lisan menyatakan persetujuan Indonesia untuk menandatangani perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan 16 September lepas. Susulan perjanjian tersebut, beliau dijangka akan menghadiri persidangan ke-10 Persetujuan ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas di Laos hujung bulan ini bagi menggesa Indonesia untuk meratifikasikan perjanjian tersebut. Persetujuan Parlimen Indonesia untuk meratifikasikan perjanjian tersebut merupakan tindakan positif yang amat dialu-alukan, di mana ia menggambarkan kesungguhan kerajaan Indonesia untuk menangani masalah jerebu merentas sempadan secara lebih menyeluruh dan berkesan. Jawapan diberikan selepas Wakil BN Simpang Renggam Datuk Liang Tek Meng membangkitkan isu ini. Kejatuhan permintaan dan harga pasaran dunia minyak sawit mentah telah mempengaruhi kejatuhan harga saham Felda Global Venture FGV. Malah pertumbuhan ekonomi yang perlahan seperti Amerika Syarikat yang merupakan negara pengimport utama minyak kelapa sawit negara juga antara penyebab utama. Dalam jawapan bertulis, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Razali Ibrahim bagi menjawab persoalan Wakil Petaling Jaya Tony Phua Kiem V pada 13 Oktober lalu telah menggariskan 3 punca utama kejatuhan harga saham FGV. Antara puncanya kelemahan permintaan negara-negara pengimport utama disebabkan kelemahan ekonomi, persaingan minyak sayuran yang semakin meningkat dan faktor lain termasuk stok simpanan minyak sawit yang terlalu banyak disebabkan kekurangan permintaan juga telah mempengaruhi keadaan ini sekaligus memberikan tekanan kepada harga pasaran dunia minyak sawit mentah. Pembangunan keupayaan insan ditingkatkan khususnya dalam kalangan masyarakat luar bandar bagi memudahkan pelaksanaan program prasarana asas luar bandar dijalankan. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal memaklumkan kepada Ahli Dewan peruntukan 14.6 juta ringgit disalur di peringkat Sabah untuk tujuan latihan di bawah kementerian dengan kerjasama Giat Mara. Parlimen Tuaran yang membangkitkan persoalan. Dalam pada itu, harapan disuarakan agar lebih banyak peruntukan dapat diagihkan dalam menaik taraf prasarana kawasan luar bandar. Kita berharap akan ada penambahan hasil kerajaan dan kita yakin bila ada penambahan hasil yang akan diperolehi, maka adalah penambahan dari segi peruntukan dapat diagih-agihkan untuk memastikan supaya pembangunan khususnya kemudahan prasarana ini dapat kita tingkatkan. Saya yakin. Beliau menjawab soalan tambahan yang diajukan Wakil BN Tuaran Datuk Madius Tagau selepas soalan lisan dikemukakan Wakil Libaran Datuk Juzli Ajirul yang mahu tahu pencapaian prasarana bagi kemajuan luar bandar dan wilayah yang dicapai bagi Sabah, terutama Parlimen Libaran dalam RMK ke-8 hingga ke-10.
Sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan 2015 mengambil tempat selepas sesi soal lisan dan dijangka tamat pukul 9.30 malam ini. Isu keselamatan di perairan timur Sabah menarik perhatian Ahli Parlimen Silam Datuk Datu Nasrun Datu Mansur ketika memulakan sesi perbahasan. Terdahulu, penghargaan diberikan kepada pasukan keselamatan negara yang berkhidmat cemerlang serta bersiap siaga menghalang sebarang pencerobohan yang mungkin berlaku. Dalam masa sama, menyokong penuh usaha pihak Eskom melanjutkan perintah berkurung dalam usaha mengekang kemasukan pendatang-pendatang asing ke kampung-kampung berhampiran. Jadi saya harap kerajaan memberi perhatian kepada hal ini. Dan saya juga yakin dan percaya dengan adanya peruntukan 660 juta ini, saya mengharapkan sangat pendaratan orang asing daripada negara jiran ini akan berakhir. Malah beliau turut berterima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana memberi perhatian kepada Sabah. Justru memandangkan isu keselamatan negara amat penting, Ahli Parlimen Silam ini juga turut mencadangkan agar Akta Hasutan 1948 tidak dimansuhkan. Beliau mengajak ahli-ahli berhormat menilai semula keperluan akta berkenaan yang dilihat banyak membantu negara mengatasi isu-isu yang mampu mengganggu gugat keharmonian serta keselamatan negara. Ini akan berlaku ketegangan di negara kita dan saya percaya akan timbul huru-hara dan akan berakhir dengan mungkin peperangan saudara negara kita. Oleh yang demikian, saya menyokong penuh agar Akta Hasutan 1948 tidak dimansuhkan. Bagi membincangkan lawatan Parlimen Malaysia ke Kanada pada 26 November hingga 6 Disember depan, Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Pandikar Amin Mulia menerima kunjungan hormat Ahli Parlimen, Ahli Pesuruhjaya Tinggi Kanada Judith St. George. Dalam pertemuan pagi tadi, perbincangan lebih menjurus kepada lokasi yang bakal dilawati serta berkongsi pandangan mengenai sistem demokrasi di Malaysia. Malah mereka turut bertukar pandangan mengenai akta hasutan yang dilaksanakan di negara masing-masing. Mengatakan bahawa ada akta-akta tertentu seperti akta hasutan, iaitu akta yang merupakan sebagai akta arkaik ataupun akta yang lama. Tapi saya kata kalau sesuatu akta itu masih relevan pada sekarang ini, kenapa harus mesti dimansuh? Jadi saya bagi contoh seperti perlembagaan Amerika atau American Constitution, kan dia dibuat beratus-ratus tahun yang lalu. Tetapi kalau Constitution itu dipandang sebagai satu dokumen yang lama ataupun arkaik ataupun antik, kenapa tidak dimansuh? Jadi dia akan dimansuh mengikut keperluan zaman. Tan Sri Pandikar Amin mahu sistem demokrasi Malaysia yang lebih mementingkan keharmonian dan perpaduan negara yang perlu difahami pemimpin barat yang mungkin wujud perbezaan dengan negara mereka. Bersama kembali, Maybank Islamic Berhad mengumumkan dana permulaan bagi projek wakaf tunai korporat bernilai 20 juta ringgit. Dana tersebut dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP akan dilabur ke dalam portfolio pelaburan, instrumen berpendapatan tetap, equity, dana seimbang dan sektor hartanah. Ia merupakan satu inisiatif berimpak tinggi yang diatur untuk menjadikan kolaborasi kedua-dua institusi itu sebagai pemangkin utama dalam pengembangan wakaf korporat. MAWIP akan bertindak sebagai pemegang amanah kepada dana wakaf dan Maybank Islamic akan menjadi pengurus dana kepada projek berkenaan. Keuntungan daripada pelaburan itu akan digunakan untuk membiayai program-program seperti pembangunan infrastruktur pendidikan serta penjagaan kesihatan. Pengumuman projek wakaf tunai korporat Maybank Islamic disempurnakan dengan penukaran dokumen antara Maybank Islamic dan MAWIP. Ia disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bersempena Forum Ekonomi Islam Dunia WIF ke-10 di Dubai. Rasionalisasi subsidi petrol hanya akan dilaksanakan pada Jun 2015 selepas mekanisme pelaksanaan terbaik dikenal pasti. Menurut Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Mazlan, pihaknya telah menerima banyak cadangan daripada syarikat swasta mengenai sistem paling sesuai untuk diguna pakai. Jelasnya, sistem itu perlu memastikan hanya golongan yang benar-benar layak sahaja mendapat manfaat subsidi petrol. Ia kemungkinan menggunakan MyCard atau kad lain bagi menentukan sama ada pembeli layak mendapat subsidi atau sebaliknya. Dia mungkin MyCard, mungkin ada kad lain.
Ada pula orang kata MyKad nanti takut rosak lah MyKad itu sebab selalu guna isi minyak. Adalah pandangan, tapi saya tak tahu. Kalau guna MyKad pun bagus. Kalau orang asing takkan ada lah kad itu kan. Kita tak bagilah kad tu. Tapi ada lagi isu ketulinan dan sebagainya, itu kita bincang kemudian lah. Yang penting dasar dia, yang patut bagi kita bagi, yang tak patut dapat kita tak bagi. Bagaimanapun, bila berkata perkara itu masih lagi di peringkat kajian oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Semalam, Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah mengumumkan rakyat Malaysia berpendapatan melebihi RM10,000 sebulan tidak akan menerima subsidi minyak di bawah skim rasionalisasi subsidi tersebut. Sehingga semalam, jumlah syarikat yang sudah mendaftar untuk GST berjumlah 107,511. Pengarah GST Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Datuk Subramaniam Tolasi berkata, dianggarkan 300,000 syarikat seluruh negara akan mendaftar untuk GST termasuk pendaftaran secara sukarela. Rayuan kita kepada syarikat ialah janganlah tunggu pendaftaran secara paksaan, ya. Tolonglah datang daftar sekarang sebab kita nak bantu mereka melalui program handholding, program sokongan untuk latihan ini yang diadakan selama 2 hari ini. Hanya syarikat-syarikat yang berdaftar saja akan dipanggil. Yang mana mungkin mereka tak biasa. Contoh macam mana nak isi return melalui secara elektronik, kan? Apakah maklumat yang perlu diisi dalam setiap petak itu? Bagaimana cara penyimpanan rekod, apakah layanan barang jualan mereka kena GST ke, tak kena ke. Semua itu boleh mereka dapat nasihat daripada pegawai-pegawai kastam kita. Ya? Terdahulu, Datuk Subramaniam Tolasi memberi taklimat mengenai GST kepada pengamal media di Angkasa Puri. Jelasnya, GST tidak akan bebankan mereka berpendapatan rendah, malah apabila GST dilaksanakan, lebih banyak barang akan menunjukkan penurunan harga berbanding kenaikan. Justru pihak media diminta turut sama memainkan peranan menyalurkan maklumat mengenai GST kepada orang ramai. Syarikat yang gagal mendaftar sebelum 31 Disember ini akan dikenakan kompaun sebanyak RM15,000 serta pendaftaran secara paksa. Taklimat ini bertujuan memberi penerangan kepada pengamal media untuk menyalurkan maklumat dan membantu mengurangkan pandangan negatif orang ramai mengenai penggunaan GST yang akan bermula 1 April tahun depan. Baik, ini perkembangan menarik untuk dikongsi. Haiwan ternakan disiplinnya tinggi. Setiap kali azan asar berkumandang, hampir 2,000 itik ternakannya akan bergerak masuk ke reban. Itik milik warga emas Nawi Latif atau Pok Wi, 61 tahun, berbuat demikian tanpa sebarang arahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kali azan asar berkumandang atau selewat-lewatnya pukul 5 petang, semua itik Pok Wi yang mula dipelihara sejak 7 tahun lalu akan memenuhi reban tanpa seekor pun tertinggal di luar. Menurutnya, ada teknik mengajar itik berkenaan berdisiplin hingga ke tahap begitu. Pada peringkat permulaan, setiap kali azan asar, beliau akan mengumpan semua itik ini dengan meletakkan dedak dalam reban. Ajar dia gitu. Musim lain kita tak buat gitu. Kita musim dia punya bel, kita gantung arah bel tu, dia klik. Masuk go. Ketika ditemui RTM di Kampung Cenderung Teluk Jering Tumpat, Pok Wi yang dibantu isterinya Midah Sulaiman 55 tahun bercadang menambah jumlah itiknya kepada 3,000 ekor. Itik berkenaan dilepaskan pada 8 pagi bagi membolehkan pasangan itu mengutip telur yang jumlahnya kadang-kala mencapai 800 hingga 1,200 biji sehari sebelum kembali ke kandang pada pukul 5 petang untuk menutup reban. Pagi-pagi tu mari dengan dia ambil kutik telur. Petai pun super kak. Pok Wi turut meletakkan itiknya di kawasan sawah milik rakannya selama 3 bulan selepas musim menuai. Tujuannya ialah menjimatkan kos makanan ternakan selain membersih sawah daripada haiwan perosak seperti siput dan ulat.
Selain terhibur dengan gerak disiplin itik yang dipelihara sejak 7 tahun lalu, Pok Wee juga kini berazam untuk mengembangkan perniagaan ternakan itiknya setelah mendapat sambutan baik daripada peniaga setempat dan juga kawasan lain. Laporan Suzila Idayu Yaakob untuk Berita TV1. Baik, tiba masanya pula untuk kita ikuti perkembangan sukan dalam dan luar negara. Dan untuk itu kita bersama rakan setugas Rizal Sarbini. Silakan Rizal. Terima kasih Nombor Zalina dan Syaril. Antara yang menarik dalam Sukan Nasional 8 malam ini. 4 sukan dianggap mengecewakan. Polis tawar ganjaran lumayan buat penangkap Senzo Meiwa. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Sukan kami mulakan dengan keputusan laporan bedah siasat Sukan Asia 2014 di Incheon, Korea Selatan. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar nyata kecewa dengan persembahan skuad sepak takraw yang dianggap gagal mencapai matlamat. Manakala 3 lagi sukan yang dilabel gagal iaitu badminton, berbasikal trek dan bowling walaupun dilihat sebagai prospek utama untuk meraih pingat emas. Walaupun sepak takraw menyumbang pingat di Sukan Asia, Khairi Jamaluddin menganggap ia tidak mencapai standard yang sepatutnya ditonjolkan, memandangkan Malaysia dianggap sebagai kuasa sepak takraw dunia selain gagal mencapai sasaran ditetapkan. Sepak takraw tidak dapat memenuhi sasaran dan diakui sendiri oleh Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Mungkin bukan mengecewakan lah, tetapi mungkin tidak mencapai tahap yang dikehendaki sukan badminton, malah sukan bicycle track pun tidak mencapai sasaran awal yang telah diletakkan, dan sukan bowling, walaupun sukan bowling dari segi kemenangan pingat itu memuaskan, tetapi warna pingat itu tidak memuaskan. Tetapi nak kata kegagalan total untuk sukan-sukan ni tak boleh juga, cuma tidak sampai ke tahap yang dikehendaki. Namun Syarif Dimission Sukan Asia Datuk Dania Balagopal Abdullah menganggap secara keseluruhannya skuad negara mempamerkan peningkatan dengan beberapa sumbangan pingat selain mengatasi rekod kebangsaan. Overall, I admit, I've told them in my briefing also, overall there is a decline in performance. Overall. Itu kita semua setuju, YB pun setuju, everybody agree. Overall, there is a decline in performance. But certain sports have done very well. So we must now capitalize on the sport that has done well to move ahead. So everybody agree, semua setuju, and now we're going to focus. Okay. Sebab sekarang I'm doing the strategic plan, so we're going to work on that and move ahead. Khairi dan Datuk Daniel ditemui selepas mesyuarat bedah siasat Sukan Asia di Majlis Sukan Negara MSN. Khairi akan memastikan atlet negara yang dipilih untuk mewakili negara lebih bersedia walaupun diberikan penjelasan ada peningkatan dalam beberapa acara sukan yang tidak letakkan sebarang sasaran pingat. Sementara itu, mengulas mengenai pencapaian yang dianggap buruk skuad sepak takraw negara di Tamasya Sukan Asia, Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Datuk Ahmad Ismail turut mengakui kegagalan tersebut. Jadi kita akui bahawa malah saya dalam syarat persemutan tadi pun saya mohon maaf kepada YB, kepada negara dan kepada rakyat. Karena kita tahu expectation orang begitu tinggi. Walau bagaimanapun setelah kita sendiri mengadakan postmortem kita telah mengenal pasti kelemahan-kelemahan yang ada, termasuklah kelemahan-kelemahan individu. Jadi perancangan pun dah ada. So let us move forward lah pada saya. Kita tengok ke depan. Ujarnya PSM akan merencanakan program pembangunan yang lebih tersusun khususnya buat pemain bagi menghadapi Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur. Skuad sepak takraw negara dilihat semakin hilang taring di Incheon apabila gagal menamatkan badi kekalahan kepada Thailand menerusi acara berpasukan lelaki dan regu lelaki.
Dalam perkembangan berasingan, Morten Frost Hansen dijangka akan dipanggil semula untuk mengisi kembali jawatan pengarah teknikal Persatuan Badminton Malaysia BAM. Kementerian Belia dan Sukan KBS melihat Frost mampu mengembalikan kegemilangan badminton Malaysia di arena antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata beliau telah pun mengadakan pertemuan dengan Morten Frost bagi membincangkan lebih lanjut tawaran itu serta telah pun memaklumkan kepada BAM perkara tersebut. Dan saya telah maklumkan perkara ini kepada Tengku Bahlil melalui Datuk Nozar tadi, dan saya telah beritahu bahawa dari segi pelantikan ini kekhawatiran daripada pihak BAM adalah kos, sebab bukanlah satu perbelanjaan yang kecil untuk mengambil Morten Frost. Jadi saya telah maklumkan bahawa we will make offer, the Ministry of Sports will make offer to Morten Frost, and hopefully he will accept the offer. Isu tentang pembayaran gaji Morten Frost atau Mr. Badminton itu tidak perlu timbul kerana KBS akan menanggung sepenuhnya kos itu jika Frost berminat menggalas tanggungjawab tersebut. Jika segalanya berjalan lancar, Morten Frost akan memulakan tugas selewat-lewatnya Mac tahun depan. Badminton kembali menjadi tumpuan selepas kegagalan di Sukan Asia, malah terkini timbul pula isu skandal doping melibatkan atlet badminton negara. Ratu Terjun Negara Pandalela Rinong akan berehat seketika daripada arena terjun untuk memulihkan kecederaan yang dialaminya sebelum kembali beraksi di kejohanan antarabangsa. Pandalela mengalami kecederaan bahu dan buku lalinya dan akan mendapatkan rawatan di Institut Sukan Negara ISN. Kejohanan terjun Grand Prix Fina di Bukit Jalil minggu lalu menjadi kejohanan terakhir yang disertai Pandalela. Penerjun kelahiran Sarawak ini meraih pingat perak menerusi acara 10 meter platform seirama wanita serta pingat gangsa dalam acara 10 meter platform individu. Lepas ni saya akan ambil cuti paling lama pun 10 hari lah untuk rehab dan untuk pulihkan sembuhkan saya punya kecederaan. Beliau dijangka akan menjalani rawatan selama 2 minggu di bawah seliaan ISN Bukit Jalil dan hanya akan mula melibatkan diri dengan mana-mana kejohanan pada tahun hadapan. Malah beliau berharap kecederaan ini dapat pulih dengan sepenuhnya sebelum menghadapi kejohanan besar Sukan C di Singapura Jun depan. Menjelang kejohanan golf CIMB Classic 2014 Khamis ini, Nicholas Fung nekat mempamerkan aksi terbaik pada penampilan kedua di golf CIMB Classic tahun ini. Tahun lalu, Nicholas menamatkan saingan di kedudukan ke-63 dari 78 pemain keseluruhan. Selepas cemerlang pada penampilan sulung bersama pasukan Asia dalam saingan golf Piala Eurasia Mac lalu, Nicholas mengakui kejohanan tersebut banyak menimba pengalaman berguna dari kejohanan tersebut. Jelas Nicholas bersaing dengan pemain golf terkemuka jelajah Eropah mengajar beliau untuk menangani tekanan ketika beraksi. I learned how to be patient on the golf course when I hit a bad shot. So try to not too angry when I hit a bad shot. Try to calm down and try to forget about the bad shot. Of course, looking forward to the next hole and think of playing a great shot. Tambah Nicholas, peluang kali kedua beraksi di CIMB Classic tahun ini akan dimanfaat sebaik mungkin sekaligus memperbaiki pencapaian tahun lalu. I'm so happy that this is my second time of playing the CIMB, and of course I prepare a lot of before I come here, and I got a lot of experience of playing this golf course, so I think this is much better. I think I can perform well this year. Dalam pada itu, juara Piala FedEx Billy Hossel yang turut membuat penampilan kedua di kejohanan ini tiba semalam bagi melakukan persiapan terbaik sebelum membuka tirai Khamis ini. I want to make sure I've put enough time chipping and putting and getting used to the greens. I want to make sure I've hit enough golf balls to feel good and comfortable with my swing. Because when Thursday comes, I don't want to really have to do a lot of work after my rounds. Edisi keempat Golf CIMB Classic akan membuka tirai Khamis ini dengan menawarkan hadiah wang tunai bernilai 22.829 juta ringgit. Menjelang kejohanan Sukan Universiti ASEAN AUG 2014 di Palembang, skuad futsal lelaki optimis untuk meraih pingat dilihat mampu melakar kemenangan
di kejohanan yang memasuki edisi ke-17 tahun ini. Pengurus pasukan futsal lelaki Muhammad Kamal Yahya berkata keyakinan disuarakan berdasarkan prestasi memberangsangkan apabila anak didiknya menang 4 daripada 6 perlawanan persahabatan di Thailand pada September lalu. Malah, kejohanan futsal Institut Pengajian Tinggi akan menjadi medan pemanas badan yang terakhir buat pasukannya sebelum beraksi di Palembang. Peluang ini juga akan dimanfaatkan Muhammad Kamal untuk menyenaraikan pemain-pemain yang benar-benar layak untuk bergalas tugas selaku pemain negara. Sekarang kita pun dah menyenarai pendekkan selama 25 pemain. InsyaAllah kalau ikut di segi peraturan AUG, dia memohon untuk kita menyenaraikan keseluruhan 14 pemain sebelum pada 31 bulan ini. Beliau berkata demikian pada majlis undian Grand Final kejohanan futsal IPT Piala Menteri Pengajian Tinggi di Putrajaya. Juara futsal IPT Wanita 2013, Universiti Malaya berharap dapat mengekalkan kejuaraan untuk tahun ini. Kita orang punya target untuk tahun ini untuk mengekalkan kita orangnya kejuaraan tahun lepas. Kita orang dah training setiap hari untuk 3 minggu berturut-turut. So kita punya aim untuk mendapatkan kejuaraan sekali lagi lah tahun ini. Juara bagi kategori lelaki bakal membawa pulang wang tunai RM20,000 beserta piala, manakala bagi wanita RM10,000 beserta piala untuk juara. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Kembali bersama Syaril dan Nur Mazalina. Silakan. Baik, terima kasih Rizal. Kami pun nak melabuhkan tirai untuk edisi Nasional 8 malam ini.